Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jam di studio 11.35 malam. Okey, so hari ini saya buat shortcut video sikit, bagaimana dan apa yang dimaksudkan dengan tahu tapi tak tahu. Tahu tapi tidak tahu. Dia rasa dia tahu tapi dia tak tahu. Dia tahu tapi dia tahu. Dia tak tahu dia tahu yang dia tu tak tahu. Ada 4 jenis manusia. Okey, topik tu tahu dengan tak tahu. Jadi ini punca dia. Apabila kita buat sesuatu tu, dia melibatkan kita punya relationship, perhubungan, dia melibatkan kita punya cita-cita, kegagalan kita dalam semua sudut. Dan inilah sifat yang membezakan diri kita dan diri orang lain. Jadi topik dia tahu dengan tak tahu. Dalam bahasa Lenggong dia panggil tahu dan tak tahu. Okey, so video ni dia relate dengan bisnes, apa yang kita buat, kita punya perhubungan. Sebab apa? Setiap kali kita buat bisnes, anda tahu tak, banyak orang dia ingat dia target. Bila buat sesuatu tu, dia hanya pentingkan dia punya target, tanpa dia memperdulikan apakah dia punya prasyarat dan menyebabkan punca-punca kita jatuh, kita gagal. Jadi dia punya main point, bila kita bertindak, dia mesti ada tindakan dia. Betul tak? Ingat tu, setiap tindakan dia mesti ada result dia. Bila kita bertindak, dia ada tindakan. Itu hukum dunia. Kalau dalam sains dia panggil hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga. Setiap tindakan ada tindak balas. Okey, jadi walaupun benda tu baik, walaupun benda tu buruk, apa saja pendapat kita, dia mesti ada tindak balas. So, tindak balas itulah yang menentukan sama ada kita dapat satu keputusan. Dan keputusan itu jugalah yang menentukan keputusan itu betul atau tidak. Betul atau tidak itu juga dia bergantung kepada situasi atau keadaan. Okey, itulah yang paling sukar untuk kita faham. So, topik hari ni dia pelik sikit. Tahu dengan tak tahu. So, okey. Jadi topik ni sebenarnya relate dengan bisnes apa yang kita buat. Bagaimana anda tengok tahap dia, tahap gaban dia. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Okey. Apabila kita buat sesuatu, contohnya apabila kita buat sesuatu, kita mesti ada target. Contoh, kalau kita bercinta, dia ada target. Nak kahwin ke, dia mesti ada target. Jadi, bila dia buat sesuatu, dia mesti ada tindak balas dia. Tindak balas dia. Jadi, kita yang tak tahan tu dengan dia punya tindak balas tu. Dengan tindak balas tu, kita tak tahan. Apa yang berlaku kadang-kadang menyebabkan kita stop. Kenapa kita stop? Sebab dia ada tindak balas, kan? Hasil dia tu gagal, salah satu bentuk tindak balas. Berjaya juga, dia punya tindak balas. Dia bergantung kepada teknik dan cara yang kita buat. Kalau kita ambil tangan, tumbuk kat dinding pun sakit. Kita bertindak, tangan kita slow, tumbuk pintu dinding. Tumbuk. Dia rasa sakit sikit. Kuat, kita bergerak kuat, dia lebih sakit. Walaupun dinding tu tak bergerak. Itu maksudnya hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga. Jadi dia relate dalam semua situasi. Semua situasi. Buatlah apa saja pun. Jadi kalau anda nak mengenali kaedah dia, bukan kita belajar segala tindak balas action, kan. Bila kita nak sukses, banyak orang kata action. Kita juga perlu memahami tindak balas dia bagaimana. Apakah tindak balas dia daripada hasil, daripada action, tindakan yang kita buat. Benda ni melibatkan semua hal. Contoh kita cuba berlaku jujur, tapi kadang-kadang kita tahu benda tu macam tipu. Tindak balas dia. Macam mana kita nak ikhlaskan diri supaya tindak balas itu tepat seperti apa yang kita sepatutnya. Bila kita buat sesuatu, kita mesti tahu keadaan dia. Jadi, banyak orang, termasuk saya, termasuk siapa saja, dia tidak akan dapat satu perkataan dipanggil perfect. Perfect itu tidak wujud. Perfect itu hak Allah semata-mata.
Perfect tidak ada. Jadi jangan harap bila kita buat sesuatu macam saya bagi video mengatakan apa yang saya cakap ni betul dengan hati yang ikhlas dan jujur. Oh, Cikgu Amir tu jujur. Tak adanya. Dia mesti ada lintasan-lintasan setan duduk dalam badan tu, dia ada. Setiap apa yang kita buat. Jadi kita cuma harap apa yang kita buat ni cuba yang terbaik. Nak kata 100% betul, memang tak ada. Dalam dunia ni tak wujud. Itu nanti kalau anda belajar, Ahad, Allah saja yang ada sikap itu. Kita di bawah ni tidak ada. Tidak ada, hati kita tak akan bersih. Buatlah macam mana sekalipun, tidak akan dapat title itu. Okey, jadi dia relate dengan apa yang kita buat. Sekarang ni, selalu dalam ceramah saya ajar kepada anda bagaimana kita bertindak untuk menghasilkan sesuatu. Hari ini, saya akan share dengan anda pula memahami tindak balas dari apa yang kita buat tu. Kita perlu memahami itu. Kalau bertindak pun tak mau, macam mana nak menghasilkan tindak balas? Jadi kalau anda tahu tak, sebenarnya topik-topik motivasi yang kita masuk tu, dia baru separuh sahaja. Kalau anda bertindak tu, move itu, dia baru separuh. Ada satu lagi pengetahuan yang kita tahu adalah apa kesan daripada tindak balas yang kita lakukan itu dan pembetulan yang perlu untuk second punya action, tindak balas kedua. Sambung daripada tindak balas satu tadi, kita buat sama ada kita berhasil atau menjadi lebih baik ataupun kita negatif, kita perlu buat kali kedua, kali ketiga dan kali keempat. Itulah dipanggil perubahan dalam diri. Perubahan dalam hasil itu, itulah di action itu dipanggil tindak balas. Okey, topik ni memang pelik sikit. Saya beritahu kepada anda, banyak orang dia tak suka dengan topik ni, tapi anda faham tak bagaimana kita boleh memahami orang tu? Kita boleh faham dia, walaupun dia cakap apa pun kita boleh tengok dia ni betulkah. Kita dapat clue sedikit lah. Tak 100% kali pertama kita jumpa, kita boleh menguasai sifat orang tu. Kalau kita nak buat bisnes dengan dia pun kita tahu, kalau nak buat kawan pun kita tahu, kalau kita nak buat dia apa pun kita boleh tengok reaksi dia tu betul tak betul. Sebab di situ kita dapat tahu sebenarnya action, tindak balas yang dia dapat tu pun kita boleh baca sedikit. Kita boleh baca sedikit. Kalau anda yang master, faham, boleh menguasai reverse psychology orang tu macam mana, dia punya data-data yang anda boleh tahu macam mana. Kan kita belajar macam mana nak baca minda orang, mindset orang, macam mana kita nak baca dia bila kita bercakap dengan dia kan. Jadi ilmu tu dia melibatkan hati, dia melibatkan macam-macam. Tu topik lain lah, nanti panjang lagi. Tapi anda yang faham maksud tadi, insyaAllah anda akan boleh faham. Okey, tengok baik-baik. Bagaimana nak memahami benda ni? Nombor satu, anda kena ingat, ada 4 kategori manusia. Ada 4 kategori manusia. Satu, dia tak tahu yang dia itu tidak tahu. Dia tidak tahu yang dia itu tidak tahu. Dia tak tahu yang dia itu tak tahu. Itu yang paling sukar tu. Yang kedua, dia tahu yang dia itu tidak tahu. Dia tahu yang dia itu tak tahu. Dia tahu yang dia itu sorry. Yang pertama, dia tidak tahu yang dia itu tidak tahu. Itu yang paling teruk. Yang kedua, dia tahu yang dia itu tidak tahu. Itu cantik. Yang ketiga, dia tahu yang dia tak tahu yang dia itu tahu. Yang keempat, dia tahu yang dia tahu. Cuba anda ulang kalau anda boleh ingat. 4 benda ni ya. Saya bagi tahu kepada anda 4 benda ni. Yang pertama, saya ulang balik. Dia tidak tahu yang dia itu tidak tahu. Yang kedua, dia tidak tahu yang dia itu tahu. Yang ketiga, dia tahu yang dia itu tak tahu. Yang keempat, dia tahu yang dia itu tahu. Yang keempat tu, dia tahu yang dia tahu tu memang tak ada lah. Itu saya bagi tahu the high ranking tu kuasa Allah Ta'ala semata. So kita ada 3 part di bawah tu. Yang keempat tu, dia tahu yang dia tu tahu tu adalah 2 kali 2, kalau 2 kali 2, 4 tu dia tahulah. Jadi, semua benda, relationship, perhubungan kita, membezakan kita salah satu sama lain. Anda tahu tak? Untuk mudah faham, 4 benda ni je. Jadi, di mana kategori kita? Siapa yang boleh mengenali kita bila kita buat sesuatu, kita buat sponsoring teknik, kita buat bisnes, kita buat apa.
kita dah tahu dah cabang-cabang dia macam mana. Cuma kita tak boleh memahami dia. Kenapa saya kata, dulu anda ingat dalam video yang saya pernah cakap dulu, kita kena ada satu cycle. Dalam satu cycle tu, dalam bulatan tu, kita kena duduk di luar bulatan tu untuk memahami bagaimana keadaan kita, kenapa kita buat gagal, kita buat tak jadi, kenapa sikap kita pemarah. Benda tu kita kena duduk di luar supaya kita nampak dia punya cycle tu di dalam tu, kita tu sebenarnya di kategori mana. Dan apa perubahan yang perlu kita buat dalam bisnes, tindakan bagaimana. Jadi saya sendiri insyaAllah duduk luar tu, banyak benda yang saya faham tu, saya dah tahu apa mistik saya, perangai saya dan sebagainya. Tapi belum cukup. Nak dapat hebat lagi, bagi orang lain faham kita pula. Bagi orang lain memahami kita. So ingat tu, mula-mula kita akan rasa tidak ada satu manusia dia rasa dia bodoh kan. Tidak ada satu manusia dia rasa dia bodoh. Dia tak tahu. Dia tidak tahu yang dia itu tidak tahu. Itu yang paling tahu. Dia tidak tahu yang dia tu tak tahu. Dia rasa dia pandai saja. Kita tengok dia tak tahu. Tapi kita tak ajar dia, tak mau dengar. Kita share dia, tak mau dengar. Dia buat training pun tak mau masuk. Semua dia sebab dia rasa dia tahu. Tapi dia duduk di kategori yang dia itu tidak tahu. Dia personally, dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Faham tak ayat tu? Itu the worst. Ini kan, ini apa dah, 4 benda ni adalah impak kepada tindak balas. Setiap bila kita buat, anda buat, okey, anda sekarang buat si produk, anda buat sponsoring dan sebagainya. Kenapa gagal? Kenapa kita gagal? Jadi benda tu, dia relate dengan 4 hal ini. Jadi orang ni, A, dia ada sifat macam ni. B, dia ada sifat macam ni. C, dia macam ni. D, dia macam ni. So, kita ni semua duduk dalam 4 kategori tu. Bergantung kepada persen-persen masing-masing. Jadi kalau dalam kuliah tu, saya bolehlah cerita benda ni detail sikit dengan ambil, ada board, boleh tunjuk kepada anda kan. Jadi, kita di kategori mana? Yang paling masalah kita tidak mengenali dan kita tidak tahu tahap kita di mana. Pertama, kalau kita buat dalam satu topik, contohnya dalam bisnes kita buat sekarang kan, betul tak kita ni dalam kategori, kita tahu yang kita tu tahu. Paling tinggi. Ini topik untuk bisnes saja. Kita tahu yang kita itu tahu. Banyak orang macam tu kan? Banyak orang salah dia. Dia rasa dia tahu apa yang dia tahu. Dia tahu apa yang dia tahu. Sebenarnya dia buat apa? Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Musuh dia. Tapi dia rasa. Dia rasa dia tahu yang dia tu tahu. Kan? Jadi inilah punca anda nak tahu kenapa banyak orang dia fail. Sebab apa? Yang bagi decision, yang bagi satu result itu diri sendiri. Bukan keputusan itu. Sebab itu untuk menentukan kita betul atau salah adalah keputusan yang kita dapat itu. Bukan kita. Macam saya, anda tengok, duk dengar ceramah saya, kata saya hebat ke apa. Tak adanya kan. Saya tak akan boleh. Yang menentukan result target saya. Kalau anda bercakap tentang bisnes, anda tengok result dekat bisnes tu. Duduk berapa, berarti tak hebat. Banyak orang jauh lebih hebat lagi kan. Jadi macam kita buat, walaupun bergaya, cara presentation kita cantik, kita punya movement cantik. Tapi di kategori mana? Adakah kita dalam kategori yang kita ni tak tahu, yang kita tu tak tahu? Ataupun kita tak tahu, yang kita ni tak tahu, yang kita ni tahu? Ada orang nampak bodoh, tapi sebenarnya dia rasa dia bodoh, tapi kita tahu dia ada potensi. Dia ni dalam kategori dia tak tahu yang dia tu tahu. Tu kalau kita nak create orang tu sebagai leader dan sebagainya, dia reject. Tapi kita tahu dia memang kalau dia move lah, dia ni perubahan dan mendadak, sebab dia ada kelebihan macam-macam. Kita tengok dia, kita study dia kan. Dia dalam kategori dia tu tak tahu yang dia tu tahu. Kalau dapat golongan ni, anda cuba bina dia. Tapi kalau anda duduk golongan ni, cantik. Yang sederhana, yang dia tahu yang dia itu tidak tahu. Golongan ini cantik, golongan ini. Maksudnya dia sentiasa tahu, nak belajar. Dia sentiasa rasa dia fail sebab apa, result dia begini, dia tahu. Kalau result aku begini, macam mana pun aku, orang tengok result. Jadi aku dalam kategori, aku tidak tahu yang aku tu tidak tahu. Sorry. Dia tahu yang dia tu tidak tahu. Maksudnya dia faham lah dia bodoh. Senang bahasa dia. Dia tahu yang dia tu tidak tahu.
Okey. Yang paling sukar tadi, dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Dia tak tahu yang dia tahu. Dia duk rasa pandai, tapi dia tu bodoh. Dalam bahasa yang senang faham. Dia rasa dia hebat, tapi result tak ada. Orang tengok kita tu macam bodoh. Jangan jadi kategori macam tu. Itu the worst. Itu anda tahu dah, aura, anda punya aura akan bentuk aura negatif banyak tu. Aura negatif banyak. Dia bukan dalam bisnes saja, dalam semua perhubungan. Dalam semua benda. 4 kategori ni ada. Anda buka lah topik apa pun. Semua duduk dalam kategori 4 benda ni. Saya ulang balik kan. Jadi, yang anda jangan, kenapa kita perlu belajar? Kenapa perlu orang lain menjadi coach kita? Anda tu berjawab. Kenapa kita perlu ada jurulatih kita? Kenapa kita kena coach? Anda nak sukses, mesti ada coach kan? Mesti ada jurulatih. Kita nak belajar mengaji Quran. Kita kena ada guru yang mengaji Quran. Supaya kita rasa kita betul. Tapi bacaan tu, orang lain lebih master daripada kita. Dia memang pakar bidang tu. Jadi kan, anda nak pergi sekolah ke, anda nak buat bertindak ke, nak buat bisnes ke, nak buat apa ke, dia duduk dalam 4 kategori. Okey, 4 kategori itu kenapa? Dia adalah berkait dengan tindakan. Setiap tindakan ada tindak balas. Selalunya kita hanya bercakap tentang tindakan. Perlu action. Saya ulang balik tadi. Action mesti ada tindak balas dia. Anda yang meniaga, mesti ada untung dan rugi yang anda dapat, target anda. Yang saya nak bincang tu, tindak balas itu. Bukan tindakan tadi. Tindakan anda dah masuk dalam kursus, dah tunjuklah cara macam mana kita nak sukses, apa perubahan dalam diri kita kena buat kan. Semua kita tahu dah. Tapi yang paling suka kita nak memahami. Bukan nak bertindak, nak memahami tindakan kita tu betul atau tidak. Kita nak memahami tindakan kita tu betul atau tidak. Sebab semua orang personally dia rasa dia hebat. Semua orang akan, bila dia buat sesuatu, dia rasa dia betul. Itu memang semula jadi. Dia tak pernah buat, saya buat ni salah. Jarang-jarang. Even dia salah pun, dia akan kona. Jawapan dia rasa dia betul. Kan? Jadi, bila kita ada action, dia ada tindak balas. Berkait dengan tindak balas tadi, dia ada 4 keadaan. 4 keadaan tadi. Yang pertama, dia tidak tahu yang dia itu tidak tahu. Maksudnya, dia tu bodoh. Tapi dia tak tahu yang dia tu bodoh. Dia rasa dia terkelik. Itu penyakit paling teruk. Yang nombor 2 tadi, dia tahu yang dia tu bodoh. Dia tahu yang dia tu tidak tahu. Itu bahasa dia. Dia tahu yang dia tu tidak tahu. Yang ketiga, dia ni bodoh. Dia rasa dia bodoh. Tapi dia orang tengok dia bijak. Itu dalam kategori dia tak tahu yang dia itu tahu. Yang paling teruk, dia tahu dia bijak. Yang paling tinggilah contohnya, dia tahu yang dia itu tahu. Kategori ni biasanya tak akan dapat 100%. Sebab yang perfect ni Allah Subhanahu Wa Taala saja. Lain pada tu, dengan Rasulullah SAW, yang lain pada tu tak ada apa. Kita mesti tak akan dapat yang kita tahu. Tapi dalam setempat, benda ni boleh ambil. Contoh dalam bisnes, kita ambil satu topik kecil dalam bisnes tu, bolehlah kita gunakan. Kita tahu, dia tahu yang dia tu tahu. Siapa dia? Orang yang dapat result lah. Yang sudah pun dapat result. Siapa itu? Anda punya sifu, master yang perlu anda ambil untuk anda belajar adalah dengan kategori yang tadi. Dia tahu yang dia itu tahu. Berdasarkan pengalaman dia. Dan orang tengok pun terbukti betul. Jadi anda boleh ambil orang itu sebagai sifu. Jangan ambil macam saya sebagai sifu anda. Okey? Ambil master yang dapat result macam tu. Okey. Jadi, itu saya bagi tahu 4 tadi. Di mana? Sama ada waktu bertindak atau waktu hasil daripada tindakan. Jadi setiap tindakan kita tu, dia ada tindak balas tu. Sebenarnya dia ada di waktu tindak balas itu. Bila anda buat perniagaan, jadi kesan tu, anda akan tengok hasil daripada tindakan anda tu. Anda buat perniagaan, kenapa tak laku-laku? Anda buat, orang beli, tapi beli sekali saja. Anda buat networking dan sebagainya. Kenapa? Anda panggil dia join jadi agent. Dia jadi agent, lepas tu dia mati. Dia tak nak dah. Di situlah anda tengok, kalau kita selalu kita dengar dalam motivasi, kita mindset kita boleh menguasai bidang orang lain. Kita boleh baca minda. Tapi minda kita pun kita tak boleh baca, kan susah. Macam mana kita nak baca minda kita? Kita tahu, sebenarnya kita tahu. Semua orang tahu. Di hati dia tu ada lintasan-lintasan yang dia buat tu salah. Tapi amat sukar kita nak mengaku benda tu. Sebenarnya kita tahu. Kita tahu yang kita tu tidak tahu. Sebenarnya.
Jarang ada juga certain tempat tu dia ada penyakit sikit. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Tu orang tu ada penyakit. Dia tak tahu yang dia rasa dia hebat, dia rasa dia betul, dia rasa tu penyakit. Orang tu ada penyakit dekat hati dia. Orang tu ada penyakit dekat hati dia. Orang yang normal, kalau dia tak tahu, dia tahu. Tapi dia tak boleh judge. Dia kena bagi orang lain yang judge. Kalau orang lain tak ada, result itulah yang menjadi hujul hakim dia. Maksudnya, kalau dia buat dalam satu berhasil buat tak saya dapat tak seperti orang lain, maksudnya di situ kita sudah tahu bahawa ada satu hal dalam badan kita ni, dalam tindakan kita tadi salah, dan kita perlu belajar benda ni. Jadi dia so simple. Okey, apa kaitannya pula bidang yang menyebabkan kita sukses dalam sesuatu tu? Yang pertama sekali, untuk mengekalkan kita punya semangat tu sentiasa jangan turun naik. Anda tahu tak kenapa semangat kita turun naik? Kenapa orang berkawan kita sekejap kawan baik, sekejap itu bermusuh pula dengan kita? Habis. Video putus pula. Jadi benda-benda ni sebenarnya penting. Benda ni penting kan. Dia video dia nak dia sini mendung nak hujan dia putus-putus. So saya buat shortcut video malam ni supaya anda semua belajar sedikit bidang ini. Ambil tahu sedikit tentang kelemahan diri kita supaya kita boleh memahami kelemahan orang lain. Tapi siapa yang nak, jangan anda judge diri sini. Kita tahu sebenarnya, semua orang tahu sikap dia tu, semua detailnya tu tahu. Tapi ada sikap yang kita faham, tapi kita tak faham, hanya orang lain faham kita. Benda tu yang paling suka untuk kita nak belajar. Sebab kita selalunya bangga, kita sentiasa apa yang tindakan kita buat tu betul. Jarang-jarang kita nak mengaku kesalahan kita, kan? Itulah perangai buruk kita yang ada dalam diri kita. Jadi, cara kita nak tahu tujuan video ni apa? Tujuannya cikgu, video ni apa? Tujuan dia supaya anda tahu, saya sedang mencari kaedah bagaimana supaya mengekalkan semangat saya sendiri untuk naik, jangan jatuh. Waktu kita, kategori dia macam mana? Contoh dari segi relationship, perhubungan kita. Perhubungan kita tu bagaimana yang terbaik? Okey, contoh saya ajar anda hari ni. Topik dia agak sukar. Kadang-kadang satu tindakan yang kita buat, orang tak setuju. Kan? Sebab apa? Dia ada kategori lain. Saya dah bagi tahu tadi, ada 4 kategori tadi kan. Jadi anda jangan selalu judge orang yang buat buruk di mata anda. Sebab apa? Anda yang judge. Anda yang judge benda tu. Bukan sistem yang judge. Kita judge dia tu, selalu kita buat. Bila kita gagal, selalu kita kata orang ni tak betul lah. Tangan tu sentiasa menunjuk orang lain. Sebenarnya tidak. Dalam keadaan sebenar, setiap apa pun anda berhadapan di depan dalam perniagaan ke, perhubungan kawan ke, selalu ingat, macam ustaz lah ni, kita yang problem. Benda itu berlaku disebabkan aku. Itu dia punya kunci dia. Benda tu walaupun dia buat sesuatu benda tu, kadang-kadang kita tak boleh accept tu. Tapi sebenarnya, kita ada satu tindakan nanti yang menjadi dia luar biasa. Okey, contoh saya tunjuk kepada anda. Kategori biasa. Kategori 1. Orang yang buat baik kepada kita, kita suka kawan dengan orang yang buat baik kepada kita, kan? Majority. Orang yang suka buat baik kepada kita, kita suka berkawan dengan orang tu. Nombor 1, kan? 2, kita tak suka kalau orang tu tak suka kita. Betul tak? 2, kita suka kepada orang yang suka kita. Kita tak suka kepada orang yang tak suka kita. Itu kategori kedua kan. Okey. Kategori ketiga, kalau anda nak pergi ke high level, anda belajar suka kepada orang yang tak suka kepada kita. Suka kepada orang yang tak suka kepada kita. Anda boleh buat tak tu? Itu, anda tahu dah, very powerful. Anda punya kebolehan yang boleh menjadi kawan baik. Contoh kalau kawan, musuh anda tu akhirnya menjadi sahabat baik anda. Orang yang paling anda benci itulah nanti anda boleh buat perubahan dalam dia menjadi orang yang terbaik untuk anda. Siapa pernah buat lakukan itu? 3 kategori tadi. Banyak natural, keadaan biasa, kita suka kepada orang yang suka kita. Walhal anda kena tahu, result yang kita dapat tadi bukan betul semua. Sebab dia suka kita, kita suka dia. Kita hanya bercakap tentang hal-hal yang baik saja. Sedangkan anda tahu tak, kalau kita nak upgrade diri, kita kena belajar perkataan error, betul tak? Kesilapan kita untuk kita perbetulkan, itu yang betul.
Tapi apa yang kita belajar, kita fahami, orang yang suka kita ni biasanya dia hanya tengok kepada kebaikan sahaja. Dia bercakap dengan kita pun dia benda-benda yang baik saja. Walaupun dia tahu ada keburukan tapi dia akan tutup benda tu. Sebab takut perhubungan dia jatuh. Jadi dari satu sudut anda tengok, itulah normal orang biasa, orang ramai buat. Saya ajar anda satu ilmu baru hari ini. Anda nak rasa strength tak? Kekuatan dalam diri kita hebat tak hebat dia. Kejayaan kita macam mana nak buat. Pandai mengajar aku hari ni. Yang biasa orang buat, suka kepada orang yang suka kepada dia. Kemudian, bila orang tu tak suka dia pun tak suka orang tu. Maksudnya, siapa follow siapa sekarang? Siapa follow siapa? Bila dia buat perangai tak elok, contohnya. Dia buat perangai satu benda tak elok, kita terus reject dia. Nyampah dekat dia. Atau dia buat satu masalah dekat kita kan. Dia buat satu masalah kepada kita. Orang biasa akan marah pada dia, tak mau kawan dia. Tapi anda jadi leader hebat. Orang yang bermasalah pada itu, anda berusaha untuk memperbetulkan dia menjadi kawan terbaik anda. Itulah anda tahu the perfect category kalau kita nak sukses. Jadi punca dia kat mana? Salahkan diri sendiri. Even dia buat satu hal itu, memang real, nampak secara live dia yang buat masalah kepada kita, tapi anda kena ingat puncanya adalah kita. Walaupun dia buat satu tindakan yang tu memang sah dah, kalau pergi mahkamah pun kita menang, tapi the powerful people, dia akan create benda tu balik. Maksudnya dia akan menjadikan orang tu member terbaik dia. Walaupun dia buat banyak orang tentang, anda buat lagi, dia buat teruk kepada anda, lagi anda balas baik dengan dia. Lagi anda buat, lagi anda balas baik dengan dia. Itu high level punya kategori. High level punya kategori. Itu yang saya nak bagi tahu kepada anda. So, dalam proses itu, dia berkait dengan leadership. Bagaimana kita membentuk leader yang hebat. Kenapa kita nampak perbezaan satu leader dengan satu leader yang lain? Dia ni hebat, sukses juga. Orang ni pun dia sukses juga. Tapi ada tak anda terlintas, yang ni anda suka, yang ni anda tak suka? Ada tak leader ni anda suka dia? Sebab apa? Yang baik dengan anda, yang banyak bantu anda, yang banyak tolong anda, yang banyak cerita tentang hal anda yang hebat-hebat. Anda sukalah orang tu. Tapi saya dah bagi tahu dah, dalam kehidupan kita, sukses, kejayaan adalah result yang kita hasilkan tadi. Result. Contoh bila kita duduk dengan jiran kita, kan? Kerja kita, jiran kita asyik bagi bergaduh dengan kita hari-hari. Macam mana? Duduk dengan bergaduh ya hari-hari, bagi masalah kat kita, bagi masalah kita, bagi masalah. Jadi cara standardnya apa? Kita lama-lama cuba sabar, lama-lama lantak kau lah. Mula-mula kan. Itu kategori biasa. Kategori luar biasa, pergi jumpa dia, pergi buat baik dengan dia, lagi dia mahu lagi buat baik, sampai dia tewas, sampai dia menjadi sahabat terbaik kita. Kita boleh buat tu, memang boleh buatnya. Saya bagi tahu kepada anda. Lagi dia menyakit hati kita, lagi kita support dia. Lagi dia menyakit kita, lagi dia jadi kawan terbaik kita. Itu kategori yang high level. Sebab yang penting, result saya bagi tahu. Tindakan. Jadi masuk dalam bisnes macam tu. Kalau anda tengok bagaimana kita buat tu gagal, punca saya katalah, setiap benda berlaku, salahnya aku. Kenapa ayat tu? Saya bagi tahu tadi lah, 4 hal manusia tadi. Nombor 1, dia akan, peringkat manusia yang paling teruk adalah dia tidak tahu yang dia itu tidak tahu. Kan? Dia tak tahu yang dia itu tak tahu. Itu paling teruk. Yang biasa apa? Yang biasa dia rasa. Dia rasa dia tahu yang dia itu tidak tahu. Dia tahu yang dia itu tidak tahu. Itu kategori biasa yang okey lah. Yang agak-agak yang kita tahu, yang kita sedang memburu, yang sedang kita cari, orang tu tidak tahu yang dia itu tahu. Dia tidak tahu yang dia itu tahu. Dia bijak, tapi dia tak tahu yang dia itu bijak. Kalau dalam bisnes, itulah prospek yang paling best tu. Yang anda duk cari prospek susah tu, anda cari prospek orang yang jadi ejen tu, jenis kategori yang dia tu tak tahu yang dia tu tak tahu. Dia bodoh, dia tak tahu dia bodoh. Sederhana, yang sederhana, dia tahu dia bodoh. Senang cerita, dia tahu dia bodoh. Yang ketiga tu dia bodoh, dia tak tahu yang dia tu tahu. Dia bodoh, dia rasa dia bodoh, tapi dia bijak, orang tengok. Itu dalam kategori yang ketiga tadi. Dia tak tahu yang dia tu tahu. Yang bagus, yang perfect, dia tahu yang dia tu tahu. Tapi yang ni bukan semua kategori.
Dalam satu part boleh. Hold back tak boleh. Itu kuasa Allah Ta'ala semata-mata. Jadi, itulah saya punya topik. So, macam mana nak pindah benda tu? Dia ada satu pertambahan. Selalu saya cuba 4 benda. Sekarang ni 3. 3 benda yang kita buat perubahan dalam diri, anda nak try. Tujuan dia apa? Melahirkan kesabaran. Kesabaran tu datang daripada mana? Kesabaran itu, dia selalu 4 kan. Dia mesti saya sebut apa saya bagi teori pada mesti ada 4. Saya akan sebut 4. Macam tadilah, dia tidak tahu yang dia tu tidak tahu, dia tidak tahu yang dia tu tahu, dia tahu yang dia tu tidak tahu, dia jauh di tempat. Semua benda 4. Tapi ada satu benda 3. 3. Contoh, anda suka orang yang anda akan suka berkawan dengan orang yang anda suka kepada anda. Yang bercakap benda betul, yang benda yang positif, yang baik kepada anda. Walaupun anda buat salah pun, dia puji anda. Walaupun kita buat tu benda salah, perangai buruk, dia tetap mengatakan kita ni baik. Oh, kita suka sangat orang tu. Wahal kita tahu. Dia pun tahu perangai kita teruk. Tapi dia tak mau cakap. Dia tak mau cerita dengan kita. Kesilapan kita kat situ. Bila dia bercakap buruk, kita tak nak. Sebab apa? Kategori kedua kita tidak suka kepada orang yang tidak suka kepada kita. Inilah teori yang salah. Kita suka hanya kepada orang yang suka kita. Kita tak suka kepada orang yang tak suka kepada kita. Dua. Terbaik, anda cuba suka kepada orang yang paling tak suka kepada anda. Anda akan tengok the power dia macam mana. Sikap buruk tadi akan menjadi lebih baik. Hubungan kita yang paling teruk, dia bermusuh dengan kita, dia akan menjadi kawan terbaik kita. Orang yang attack kita, serang kita, tapi kita perbetulkan dia, kita betul-betul buatlah apa ni, kita tetap maksudnya bantu dia, tolong dia. Orang-orang ni, insya-Allah anda akan tengok, anda akan faham maksud saya tadi. Selagi anda tak faham, saya dah cuba lakukan banyak hal. Contoh, saya bagi tahu dia bergaduh dengan jiran, akhirnya jiran tu jadi baik dengan dia bermusuh dengan kita, ada kawan yang jadi musuh kita, tapi akhirnya dia jadi baik. Kawan kita yang dulu keras kepala, akhirnya dia berjaya sama-sama dengan kita. Dia dulu miskin apa kedana keras kepala, tapi dengan kita berkawan dengan kita, tanpa apa, kita akan bantu dia naik sama dengan kita, sukses sama seperti kita. Walaupun kita tak ada. Orang-orang macam ni, anda tahu kategori 3 tadi, very powerful, yang banyak orang tak sedar, sebab semua orang berkawan hanya suka kepada orang yang tak suka. Apa kelemahan dia? Anda bukan tahu detail. Sebab tu kenapa bila kahwin, kadang-kadang kita bercerai. Masa bercinta, semua cerita benda baik kan? Masa bercinta, Allah muka kau handsome lah, you ni baik lah, I sayang you lah, I love you lah. Kan? Lepas kahwin, 3 bulan, I love you pun tak ada lah. Tinggal you, last kali dapat kayu je. Sebab apa? Data yang kita dapat mula tadi salah. Sebenarnya kita bukan perlu apa yang dia cakap, tapi apa yang dia sedang lakukan itu. Betul tak orang tu kaki puji, kaki bodek? Adakah sesuai benda tu? Tapi kita suka kan? Kalau dia kata, aku handsome, you ni terbaik lah buat I. Siang malam I mimpikan you, I mengigau dekat you, you susah cari. Oh, kembang pungkok kita. Tapi sebenarnya data tu bukan real. Anda tahu real dia macam mana? Semua orang pun tahu real dia macam mana. Orang ni real selepas kita kahwin tu real. Ada tak kita jumpa bini kita, oh I love you so much lah. You tahun ke-6 kahwin pun I love you sayang. I macam bercinta sebiji macam tu lagi. Ada tak? Susah cari. Kalau ada macam tu memang A1A. Nak sebut I love you pun sibuk. Jadi reality dia kat situ. Tapi yang tracking dia, penipuan dia kat mana? Hak mula jumpa tadi. Yang maksud tadi, kita suka apa yang orang cakap pada kita. Itu yang banyak kita kena kelentong. Sebenarnya, yang tak kelentong tu hak musuh kita tadi. Sebab tu, majoriti kita suka kepada orang yang suka kepada kita. Tak suka kepada orang yang tak suka kepada kita. Itulah kesilapan yang kita buat untuk kita beri topik. Yang terbaik adalah, suka tak suka, sentiasa jadikan sistem itu yang terbaik. Tak suka pun dia adalah kita punya kawan, suka pun dia punya kita kawan. So, apa yang kita bina adalah kelengkapan keseluruhan menjadi tim leader yang hebat. Itu di mana posisi semua manusia pun, semua kawan pun, majoriti suka dengan kita.
So, ini the best leader. Susah tu nak capai tu kan. Jadi di situlah kita akan ada follower, kita ada pengikut kita yang kita boleh sacrifice untuk mereka, untuk bantu mereka dan sebagainya. Jadi macam mana nak create top leader? Buatlah benda so, boleh tak? Orang boleh judge. Ingat setiap percakapan kita, setiap perbuatan kita, even cara saya bercakap ni pun anda semua boleh judge. Betul ke juga Amir tu kelentong kuat juga kan. Sama lah, saya pun manusia juga, bukan betul semua. Kadang-kadang hari ni mood bagus, esok mood tak bagus. Kelentong juga, anda pun kadang-kadang kena kelentong dengan saya juga kan. Macam tu lah cerita dia. Jadi sebab tu saya kata kepada anda, jangan percaya Dan. Jangan percaya kat saya. Jangan duk anggap saya sifu saja. Saya cuma cerita kat anda rasa okey, ambil, tak okey, saya buang. Senang lah saya macam tu kan. Jadi, kalau kita boleh faham tu tujuan dia apa? Saya tetap berkait dengan relationship. Iaitu dalam bisnes, untuk create diri sebagai leader, pemimpin yang hebat, adalah kita punya ramai follower kita, pengikut kita. Di situ kita menang dekat knowledge, ilmu kita. Dia hormat kita pasal kita ada ilmu. Dia hormat kita pasal tindakan. Dia hormat kita pasal kita banyak membantu mereka. Dan dia hormat kita dengan kita ikhlas untuk membentuk. Tak kisahlah sama dia benci kita ke, dia suka kita ke, bagi kita itu adalah satu kategori dipanggil teamwork. Ingat topik itu? Pasukan. Di pasukan itulah kita centralizekan semua untuk capai kejayaan. Pandai betul aku ceramah ni. Tapi aku pun jahanam, kan? Okey. So, harap-harap saya punya video ni dapat clue sikit kepada anda. Kalau anda rasa okey, ambil yang baik. Hak buruk, saya buang masuk parit. Tidak ada masalah. Okey, so saya rasa sampai di sini dulu. 12, 12. Saya boleh kena teh, minum kopi sikit hari ni. Saya lambat tidur malam. InsyaAllah. Okey. So, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.